Sudah sampai ketika dia, kita orang Sabah ini jangan berpecah, jangan berbalah. Yang saya sedih, orang yang banyak berpecah ialah saudara kita KDN. Paling banyak parti KDN, Kadasan Dusun Murutnya. Parti apa yang dong ada? Pasal itu kita wujudkan warisan bernaung di bawah satu parti, penyatuan umat, unity menjadi keutamaan. Disatukan umat, jangan pecah belah. Ini tidak. Partinya macam-macam parti. Ada parti bersalam namanya PBS. Ada parti bercinta namanya PCS. Wilfred Bumbering. Ada parti naik bukit namanya APO, digunakan lambang gunung. Datang lagi si Jeffrey, tidak cukup, bintang pula. Yang dia tidak sampai-sampai, bintang dia. Tidak sampai ke bintang, lepas itu ada lagi satu parti dahulu. Parti apa? Tidak sampai ke atas, dia ke bawah, sampai ke tiang lahat di sana, parti akar. Dari bintang sampai ke akar. Perpecahan umat yang ada di negara ini. Kemana kita mau bawa orang Sabah? Senang dipecah. Itu yang saya beritahu, cukup sedih. Ya. Pasal itu saya beritahu dengan PBS. Kita gabung dong, kerjasama. Pasal apa saya mau kerjasama dengan PBS? Karena saya tahu di antara parti yang pernah memerintah Sabah 10 tahun, PBS. Bintang tidak pernah, akar tidak pernah, gunung tidak pernah. Yang pernah ini PBS. Betul nggak? Tapi saya cadangkan, Max, kalau bunyi untuk kepentingan orang Sabah, bekerja sama lah kita. Sudahlah kerjasama, terus dipanggilnya saya PTI. PBS, kalaupun tidak mau kerjasama, janganlah hina saya. Saya ini anak orang Sabah, orang Baja sempurna. Takkanlah oleh kena tidak mau kerjasama dihina kita. Tidak cukup dihina, setiap pilihan raya PTI datang. Pasal apa PTI datang? Supaya orang KDN lupa tidak ada jalan, tidak ada air, tidak sekolah, tidak ada hospital, tidak ada kemudahannya. Digunakan bangsa supaya mudah kita keliru, mudah kita pecah, tapi rumahnya buruk, tidak kemana. Jangan kamu undi warisan PTI, tapi jangan undi PBS, tidak ada air. Dilupa oleh dorang. Lupa. 40 tahun sudah kita ini. Apa yang kita mau di Malaysia ini? Kita tuntut hak kita. Apa salah kamu tuntut hak? Kita bukan mau ambil hak orang Semenanjung, kita mau ambil hak orang Sabah. Balik. Ini tidak. Sudahlah itu digabung lagi dorang. Sudahlah BN, Pakatan Harapan, Perikatan Nasional, diikatnya. Mula di barisnya orang itu nasional. Lepas itu diikatnya Perikatan Nasional, diikat segala orang, kakinya, kepalanya. Sudah diikat kakinya, sudah di barisnya orang, lepas itu di ujung, jangan kamu bimbang, tidak ada Pakatan Harapan. Harapan apa dia? Si Anwar Ibrahim. Masa kita ambil kuasa, Anwar tidak ada di luar, dia dalam penjara itu. Mana dia ada peluang untuk berkempen? Saya beritahu dengan Tun Mahathir, terlampau awal kau kasih keluar dari penjara. Dalam penjara dia berkuasa kita, kau keluar penjara hilang kuasa kita. Bagus betul.
harapannya ada. Bergaduh sama si Mahathir, gara-gara dia bergaduh si Anwar sama si Mahathir, sanggup ditumbangkannya istrinya Wan Aziza menjadi timbalan Perdana Menteri. Manusia apa itu? Reform apa itu? Reformasi? Itu bukan reformasi, reform nafsu. Gaduh dengan Mahathir, kau sanggup tumbangkan kerajaan Pakatan Harapan, termasuk binimu, rakanmu. Kalau tidak, kita masih kerajaan sampai bulan depan, bulan Jun. Berpakat dengan BN, berpakat dengan Pakatan Harapan. Lepas itu datang pula kemarin Tun Mahathir, dia bilang, kenapa warisan main solo-solo? Dia lupa Sabah pernah diperintah oleh Berjaya, pernah diperintah oleh PBS. Tidak ada gabungannya PBS dan Berjaya, hanya memerintah saja Pati Solo. Betul lah. Mana ada gabungan PBS, MCA, MIC, Gerakan ASNO? Tidak ada. Karena bukan gabungan yang menentukan siapa berkuasa. Yang menentukan siapa berkuasa orang Kinabatangan. Betul nggak? Sampai kena tarik, udah tarik pinggang. Tidak cukup makan, jalan merata tempat. Semalam di Kelabakan, tinggi Tawau, tadi di Ladatu, lepas ini ke Kinabatangan, lepas ini malam saya di Sandakan, besok Batu Sapi, lepas itu Buluran, lepas itu pergi Kota Marudu sampai ke Labuan. Nasi umbaknya tidak sakit pinggang. Tidak apa bagi saya, asal sakit pinggang jangan sakit undinya. Kita tuntut hak kita. Hampir 60 tahun. Pasal apa Kinabatangan? Pasal apa Sempurna? Pasal apa Sabah tidak membangun? Pasal duit tidak sampai ke Kinabatangan. Pasal apa si Bung Mokhtar masih lagi dengan hidup BN. Tapi bila hidup BN, lepas itu duit tidak ada. Boleh pula alasan kenapa tidak ada duit. Suara di parlimen tidak ada duit. Kau sokong orang yang tidak bagi duit, kasih tumbang pasal dorong yang pegang duit. Kita perlu pegang hak kita. Kemana nih di bawah ini? Orang Sabah ini tolong pas ya. Ke Pitas, saya pergi Pitas sekolah, katanya ya Rabbi, budak-budak sekolah, kemana anak-anak ini? Saya pergi Pitas, lepas itu saya dengan Tan Tun Richard Melanjut bagi bantuan. Lepas itu bila saya nampak anak-anak ini sekolah tidak kemana, masih berpapan. Lepas itu saya beritahu ada satu anak, dia duduk di tangga. Terasa hati saya sebagai seorang pemimpin. Kemana anak ini? Di kampung ini hospital pun tidak ada. Kampung ini kedai pun tidak ada. Kampung ini tidak ada apa kemudahannya. Sampai 20 tahun anak-anak ini akan jatuh sebagai insan yang dana, miskin Bapak Perdana. Pasal itu sudah sampai ketikanya kita orang Sabah tentukan nasib masa depan orang Sabah. Ya. Boleh? Boleh. Bagus, tapi kuat lowongannya. Saya takut nanti datang 18 hari bulan. Bukan 19, 18 hari bulan. 18 hari bulan datang voting slip. Yang dusunnya Aramaiti, yang lainnya berjudi. Kemana kita nak tentukan ini? Kali ini saya minta supaya semuanya bukannya berat,
tahan nafsu. Tahan nafsu, berpuasa sehari 2, 18, 19, apa juga godaan, apa juga umbanannya, duitnya, janjinya, tahan nafsu, jangan bagi undi sama tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian. Saya melihat keadaan di negara ini, bila saya teliti secara panjang sebagai seorang pimpinan negara, melihat bahwa perjalanan kita, kalau kita tidak ubah keadaan politik di negara ini, lama inilah keadaan Sabah, dari Tun Mustafa, Tun Fuad, si Haris, si Pairin, semua tidak akan kemana Sabah itu. Pasal itu sudah sampai ketika dia bagi kita untuk pastikan kita tumbangkan kerajaan yang ada pada hari ini. Barisan Nasional, Pangkatan Nasional, Pakatan Harapan, Gabungan Tanah Air, bergabunglah pula si Mahathir, namanya Gabungan Tanah Air. Datang GRS ya Jiji kesandakan, Sabah maju jaya. Saya pergi Batu Sapi, tandas tidak ada. Betul. Saya pergi Rompasya, sekolah tidak bertandas, tidak tahu di Kinabatangan ada ke sekolah tidak ada tandas. Bukan tidak ada tandas, ada sekolah yang mana kerajaan bagi peruntukan berbilion. Baru-baru ini Zakrul bagi tahu peruntukan untuk Kementerian Pendidikan 55 bilion. Tapi di Sabah sekolahnya kerajaan tidak beli kemudahan asas, yang beli bangku PIBG. Mana ada kerajaan di dunia, di Singapura, di Thailand, di Filipina, di Brunei, sekolah dibina lengkap dengan bangkunya, dengan mejanya. Cuma di Sabah PIBG beli bangku. Hal itulah yang utama bagi umat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah olehmu ya Muhammad. Dengan membaca ilmunya ada. Maka dengan itu bila kita ambil pemerintahan di Sabah, pertama yang saya buat ialah mendirikan Kementerian Pendidikan Pelajaran. Keduanya Kementerian Kesehatan. Bukan saya cakap bahwa tidak boleh pakai Kementerian Pendidikan Kuala Lumpur, tidak boleh pakai Kementerian Kesehatan Kuala Lumpur. Ada hospital, tidak ada doktor pakarnya. Ada hospital, ada doktor, tidak ada obat. Ada doktor, ada hospital, ada obat, tidak ada bilik operasi. Kalau orang Kinabatangan sakit jantung, tidak ada sini hospital yang boleh bedah jantungnya. Lari pergi mana mereka? Sampai ke keke. Tidak sampai lagi ke hospital, mati tengah jalan. Jalannya berombak-ombak. Sabah boleh, semuanya boleh. Jalannya berombak boleh. Kemana kita mau ubah ini? Sabah maju jaya, kincing pergi hutan. Jiji. Kemana sih Jiji ini? Bergabung kononnya Gabungan Rakyat Sabah. Digabungnya Rakyat Sabah tapi dikongkong oleh parti Kuala Lumpur. Wah, ada orang cakap, kenapa Datuk Safri bawa di Kuala Lumpur warisan? Sana tanding 26, kita tanding 25, di sana lebih. Di sana bertanding UMNO 168, masuk ke Sabah mau tanding 25. Bayangkan, orang boleh bertanding di Sabah. Kalau saya bertanding di Johor, bertanding di Kuala Lumpur, Lim Kit Siang cakap Pakatan Harapan kacau, si Anwar bilang kacau, tapi si Anwar patinya bertanding di Sandakan boleh.
Kalau dong datang boleh, kalau kita datang sana kacau. Apa ini Sabah bukan Malaysia kah? Dorang saja boleh datang sini, kita tidak boleh datang sana. Ya. Saya kawin orang Kedai. Bukan tidak boleh. Betul tak? 8 cucu saya. Nampak muda saja. Tuan-tuan dan puan-puan yang hormati sekalian, pasal apa kita panjangkan sayapnya? Pasal saya sedar dan tahu, bila saya bawa rang undang-undang perjanjian 63 balik ke parlimen, bukan dibawa oleh ASNO, bukan dibawa oleh Berjaya, bukan dibawa oleh PBS, bukan dibawa oleh Spairin dan lain-lain. Yang membawa rang undang-undang perjanjian 63 ialah kerajaan warisan. Kira undi kita kalah berapa undi? Orang yang tidak mengundi PAS dan UMNO, termasuk si Bung Mokhtar. Tapi datang ke Kinabatangan, kita perlu pertahankan hak kita. Sampai ke parlimen tidak diundinya hak kita. Diundinya hak siapa? Hak UMNO. Hak UMNO yang diundi. Datang si Kristina, hak si Anwar yang disokongnya. DAP cakap saja. Mana dalam sejarah disendakan ini orang kampung berharap, orang kampung Brunei semenjak merdeka Pak Haji menitis air mata. Saya pujuk mereka, undilah roket. Sampai siapa? Bibian menang pilihan raya. Punya banyak undinya di Berhala itu. Pasal apa itu? Itulah dinamakan Pakatan Harapan. Rupa-rupanya Bapakat ada harapan dia penuh-penuh. Saya bubar Dewan tahun 2020. Bila saya bubar Dewan 2020, kita lawan UMNO, kita lawan Bersatu. Kerajaan Malaysia saya lawan. 6 ketua menteri saya lawan. Dari si Musa, si Chong Kakiat, punya banyak ketua menteri yang saya lawan. Yang teklinya, Chong Kakiatnya, Musa Amannya, bergabung dong semua, termasuk si Mahyudin Perdana Menteri, termasuk menteri-menteri datang ke Kinabatangan. Tidak pernah nampak Kinabatangan merayu undi dong kemari. Tapi saya bergabung dengan si Anwar, bergabung dengan DAP, bergabung dengan Amanah. Tapi di belakang saya Anwar bergabung dengan Anwar, Sain, SD. Keluar di TV, saya terbang ke Kuala Lumpur untuk pastikan saya mau angkat sumpah menjadi Perdana Menteri. Di depan saya, Datuk Seri kami minta 14 kursi, saya bagi 7. Anwar datang pergi rumah saya, minta kursi. Tidak pernah pemimpin Kuala Lumpur datang ke pemimpin Sabah minta kursi. Cuma Presiden Warisan saja dong minta dulu. Betul. Mana pernah Bersatu saya beritahu dengan Tun Mahathir, Tun jangan kau bertanding di Sabah pilihan raya ke-14. Pernah Bersatu bertanding di Sabah ini ke-14? Tidak ada YB pilihan raya ke-14. Tun jangan tanding, cukup Warisan tanding. Ada orang berani kasih tahu Tun Mahathir, cuma Warisan saja ini. Ini tidak, orang kita tidak, bukannya kamu jangan tanding, cium tangan lagi. Kami mau bertanding, boleh saya Matika, kasihlah kursi sama saya. Minta semua Kuala Lumpur mau jadi calon. Yang menentukan siapa calon di Warisan di Sabah ialah parti Warisan yang menentukan, bukan parti dari Kuala Lumpur. Ya. Jadi saya tidak boleh cakap panjang, nanti ada lagi acara sampai ke malam saya takut nanti dorang menunggu undi saya pun dorang tunggu. Tapi di sini insya-Allah di Kinabatangan kita boleh buat perubahan, boleh? Boleh. Anak muda ini, saya umumkan si Ismail, saya bagi watika semua main. Manusia merancang, tapi Allah Subhanahu Wa Taala menentukan segala-galanya. Ya. Dan dijelaskan oleh anak muda ini. Tadi ada masalah teknikal.
tapi Tuhan merancang. Yang jadi calon itu ialah Mazlawati, anaknya si Malik Tua. Bapaknya seorang pejuang, dan saya yakin ini darah anaknya boleh membela orang Kinabalu. Pasal apa kita letak dia? Saya yakin dalam pilihan raya kali ini kita bariskan anak-anak muda. Disandarkan seorang anak muda Cina 30 tahun umur dia, master degree dalam renewable energy. Habis minyak, habis cash, kita kena cari macam mana kereta berjalan. Ini seorang pakar, anak muda walaupun umurnya 30 tahun, belajar di universiti di England. Saya letak seorang anak muda 29 tahun, si Amanda nama dia, di kota Kinabalu itu, master degree holder daripada LSE, London School of Economics, dan juga Cambridge University. Semalam saya berucap di Tawau, saya letak calon anak muda, seorang peguam baru 28 tahun, masih muda, masih bujang. Yang di kanan ini terus tepuk tangan. Kita susun dengan baik. Di Sipitang saya letak seorang peguam kanan, Datuk Adnan Putri di situ. Di Kimani seorang Dr. Daud saya letak di situ. Di Papar saya letak seorang accountant, Haji Ahmad. Di Kudat saya letak seorang pentadbir kerajaan, mantan DU, mantan timbalan, setiausaha tetap. Di Kota Marudu saya letak bekas duta ke Jordan dan juga ke Palestin, Datuk Jilid. Di Kota Belud saya letak seorang anak muda, Munira nama dia, engineer. Kamu dengar suara dia di parlimen, lantang anak muda ini, seorang engineer. Di Sipanggar saya letak seorang graduan, orang muda, namanya Aziz Jamal. Banyak kita letak. Di Tuaran saya letak seorang anak muda, Hidup Ngadau, Juana Rampas, master degree holder. Besok anak-anak ini menang dalam pilihan raya, kita doakan. Kita akan diwakili oleh anak-anak muda yang berilmu, tidak malu kita di parlimen, yang boleh meletakkan negara Malaysia di landasan yang sepatutnya. Karena anak-anak muda ini orang yang berilmu, berpengetahuan, bukan cakap sembrono. Apa dia? Saya cakap dorang. Apa yang kau mau undi orang minum darah ini? Tolonglah. Kali ini kita buat perubahan di seluruh negeri Sabah. Kalau kita dapat 25 kursi di Sabah, tidak mungkin kerajaan boleh dibentuk di negara ini tanpa mereka merujuk kepada parti barisan ini. Tidak akan ada Perdana Menteri boleh angkat sumpah di Malaysia kali ini 19 hari bulan tanpa adanya rujukan kepada Sabah dan Sarawak itu. Saya sudah maklum dengan orang Sarawak. Jangan buat kita bergabung. Pastikan Sabah dengan Sarawak. Tentukan kemana negara Malaysia ini akan kita bentuk dalam pilihan raya kali ini. Si Mahyudin 7 saja MP-nya boleh jadi Perdana Menteri. Warisan saya 8 tidak boleh. Kalau 25 kita dapat, jangan cerita jalan di Kinabatangan. Pasal yang menentukan mana duit kita dibagi. Belanjawan baru-baru ini oleh si Zapru 375 bilion duit. Lepas itu diumumkannya bagi Sabah 6 bilion. Tepuk tangan si Jiji. Jiji. 6 bilion kau dibagi, senang hatimu. Kapal hilang, duit 6 bilion pun hilang. Satu je Kementerian Pertahanan belanja untuk kapal, duit hilang. Ini kita minta 6
66 bilion saja. Mana cukup 6 bilion? Tuan-tuan dan puan-puan, masa saya Menteri Luar Bandar, saya masih ingat dibagi peruntukan berapa bilion. Tidak sampai 2 tahun tangki biru pun orang ambil, bukan saya yang ambil. Jabatan Perdana Menteri putuskan, Datuk Seri Shafie, penggagihan tangki-tangki biru biasa dulu dibagikan oleh Menteri Kampung, sekarang yang membagi ICU, Jabatan Perdana Menteri. Sampai tangki biru pun orang rebut dari saya. Bukan minyak saja dong ambil, bukan gas diambil, tangki biru pun dong ambil. Ini lagi kursi yang kita punya tinggal 25 mau diambil oleh Kuala Lumpur. Orang Sabah mau bagi sama orang kah? Kali ini tolak mereka. Tolak UMNO, Parti Kuala Lumpur. Tolak Bersatu, Parti Kuala Lumpur. Tolak Pejuang, Parti Kuala Lumpur. Ya. GRS-nya bergabung rakyat Sabah kuno. Bukan gabungan rakyat Sabah di Sempurna bertanding UMNO lawan Bersatu. Di Beluran Ronald Gandhi lawan dengan PN. Depan mata kamu dibodoh oleh pimpinan ini. Gabungan rakyat Sabah, bukan gabungan rakyat Sabah, gabungan rompak Sabah. Dirompaknya minyaknya, dirompaknya gasnya kita. Sudah dorong rompak kita punya minyak, dorong rompak kita punya gas, dorong rompak lagi kursi kita ini 25 ini. Kemana orang Sabah ini? Sampai bila kita mau insaf dan sedar ini? Orang kena bertangan ini. Walaupun kamu punya saudara mara, si Bung Mokhtar, ataupun ada darahnya bekas diminumnya, jangan undi Barisan Nasional dan UMNO kali ini. Dan Pakatan Harapan dan Parti Bersatu, undi Parti Warisan ini. InsyaAllah ala 7 negara ini akan kita bawa ke landasan yang sepatutnya supaya hak Sabah dapat kita pertahankan. Tuan-tuan dan puan-puan, saya boleh berucap 1 jam lagi, tapi nampaknya mau gelap sudah. Ya, buka lampu, saya takut lampunya padam-padam, nanti undinya pun gelap. Undinya tidak gelap nih? Ya. Boleh? Pastikan pilihan raya kali ini ke-15, 19 hari bulan, daripada 17 sampai 18. Tahan nafsu. Maslawati calon, warisan kita tidak punya duit. Bukan kita parti yang berduit, tapi kami parti dan pimpinan yang ingin memperjuangkan hak orang Sabah. Bila saya dengar suara si Ismail, suara Maslawati sebagai anak kepada saya dua-dua ini, masih muda diorang, hati saya itu sedih. Ini anak orang Sabah minta dengan orang Sabah. Orang Kuala Lumpur minta sama orang Sabah bagi. Masakan kita tidak boleh bagi dengan anak-anak muda kita ini? Apa Maslawati ada kes ke? Tidak ada kes bersih. Si Ismail pandai lagi menyanyi Jawa. Orang muda, Nur Faiza, semuanya rajin kerja. Saya harap sungguh kali ini pastikan bagi ruang dengan anak muda seorang pejuang yang lantang menyuarakan hak kita berparlimen. Sabah, 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 undi, 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 undi. Sekian wabillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah ucapan, pesanan, nasihat dan juga pembakar semangat daripada Yang Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Shafie Apdal, Presiden Parti Warisan Malaysia. Berikan tepukan. Hidup! Hidup!
satu peristiwa yang sangat bersejarah dan detik-detik ini kita rakamkan, yaitu penyerahan orang-orang keahlian untuk menyertai parti warisan Malaysia daripada parti-parti yang selama ini adalah lawan kita, tetapi mereka adalah ahli-ahli daripada parti tersebut itu akan menyertai parti warisan pada hari ini. Untuk itu, saya akan jemput satu demi satu untuk naik ke pentas dan dijemput Yang Berhormat Datuk Seri serta pimpinan-pimpinan bahagian untuk bersama-sama menyaksikan penyerahan keahlian menyertai Parti Warisan Malaysia ini. Yang pertama, Syed Abdul Karim dari Cawangan UMNO Kampung Hitam. Dipersilakan. Syed Abdul Karim adalah seorang ketua cawangan UMNO di Kampung Hitam. Pada hari ini, hari bersejarah, menyerahkan keahlian untuk menyertai parti warisan bersama dengan penduduk Kampung Hitam, insyaAllah. Boleh pakai baju. Kasih pakai dia. Kasih pakai. Inilah yang kita inginkan daripada rakyat Sabah, supaya ada kesedaran untuk masa depan negeri dan generasi kita. Wadah yang tepat untuk memperjuangkannya ialah Parti Warisan Malaysia. Seterusnya kita persilakan Putra Aji, Cawangan UMNO Kampung Dagat. Tolong kasih pakai dia. Tolong kasih pakai. Syabas dan tahniah kerana telah pun sedar akan hak-hak masa depan anak-anak kita, dan warisan adalah tempat yang paling terbaik untuk kita memperjuangkannya. Terusnya kita jemput Abdul Hamad Abdul Karim dari Cawangan UMNO Tumanggung. Inilah momen-momen yang sangat bersejarah. Semoga kehadiran mereka dalam Parti Warisan memberi kekuatan dan kemenangan yang besar, gemilang kepada calon kita di Parlimen Kinabalu ini. Yang terakhir, Tuan Haji Jokrana Haji Zakaria, Ketua Cawangan Parti Pribumi Bersatu Malaysia ataupun Bersatu Kampung Perpaduan. Inilah Tuan Haji Jokrana daripada Parti Bersatu hari ini menyertai Parti Warisan Malaysia. Hidup! 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 Kita bertangan! Kita bertangan! Kita bertangan! Undi! 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 Tahniah kepada Ketua Cawangan yang telah pun menyertai Parti Warisan Malaysia pada petang ini, dan merupakan satu detik yang bersejarah di hadapan kita semua, di hadapan Yang Berhormat Datuk Seri Presiden Parti Warisan Malaysia yang kita kasihi. Baik hadirin sekalian,
kita akan mendengar sepatah dua kata daripada Ketua PDM Gitar. Ini dia Saudara Said Abdul Karim untuk memberikan sepatah dua kata. Sekejap saya tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah nama Abdul Karim dan rakan-rakan saya. Mungkin ada unsur di belakang yaitu ada lingkungan. Jadi kami adalah di Blitar. Ini adalah UMNO. Selama 30 tahun tidak pernah kalah uang. Tapi kami sekarang sudah terbuka. Kami akan menyertai parti warisan dan kami akan bekerjasama dengan parti warisan di kawasan kami. Sebab si Datuk Bong sudah banyak berkali sama kami. Jalan Jeruko sampai sekarang. Sudah dibina. Jadi itulah tadi luahan rasa betapa mereka dipinggirkan oleh pemimpin UMNO di bahagian P187 Kinabatangan. Untuk itu, ayo Kinabatangan! 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 Hidup warisan! Undi! Warisan! Undi! Warisan! Undi! Warisan! Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih setinggi-tingginya kepada Yang Hormat Datuk Seri Presiden yang telah sudi untuk mencuri waktu beliau untuk bersama kita pada petang ini dan berkongsi segala apa untuk bekalan kita menghadapi perang pilihan raya PRU 15 pada 18-19 bulan ini. Untuk itu pastikan semua ahli warisan campaign. Oke, ayo kita menyumbang untuk menumbangkan lawan kita. Boleh? Hidup! 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 Undi! 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 Hidup! Bangkit! Kinabatangan! Kinabatangan! Ayo kita berjuang untuk menangkan kawasan kita. Kinabatangan boleh! Kinabatangan boleh! Kinabatangan boleh! Kinabatangan boleh! Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah dan silap atas kelemahan saya. Yang terbaik dari Allah. Oh ya, terlupa maklumkan kepada semua orang dalam kertas undi nomor 1 namanya Mas Liwati Abdul Malik, calon parti warisan. Undi nomor 1 sahaja. Jangan undi rusak tahu saya. 1 undi adalah untuk masa depan kita. Oleh itu, pastikan bagi tahu semua orang, anak bini, sahabat, rakan, jiran, kawan, kasih tahu kita mau berubah. Sudahlah Pati Malaya memimpin kita di Sabah. Orang Sabah boleh, orang Sabah. Kinabatangan, Kinabatangan. Ya. Hidup, hidup, hidup. Undi, undi nomor, undi nomor, undi nomor, undi nomor 1, nomor 1 Mas Liwati. Boleh ingat? Boleh. Nomor 1 ya, ingat nomor 1 Mas Liwati. Calon parti warisan P187 Kinabatangan. Kita 1 lawan 1.
kita punya calon seorang Sri Kadi akan menewaskan lawan kita di sebelah nomor 2. Nomor berapa? Nomor berapa? Mohon makluman, kereta SSC 8488 tolong dialihkan menghalang laluan. Kereta SSC 8488 B menghalang laluan. Mohon kerjasama untuk tuannya mengalihkan kereta tersebut. Terima kasih atas kerjasama. Semoga kita bertemu di sisi yang lebih hebat lagi untuk kita meraihkan kemenangan